Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Berkata pula Nabi Musa AS kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, berilah aku suatu pesanan. Jawab Tuhan, aku pesanmu untuk tidak melalaikan dirimu kepadaku. Kemudian Musa berkata lagi, berilah aku suatu pesanan lagi. Allah Ta'ala terus menjawab sama seperti yang tadi juga, sampai 4 kali. Soal apa erti kata setengah guru, pimpinlah si murid salik itu sebelum dia sedar? Jawabnya, berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, ambil dia dan pimpinnya dalam mengerjakan ibadat dan bersungguh-sungguh dalam menunaikan solat dan puasa sebelum dia merasakan kenikmatan dan kesenangan hidup. Jika dia sudah tahu semua itu, agak susahlah hendak dipimpin menurut jalan yang engkau mahukan. Kami mengikut cara ini dan meninggalkanmu dengan caramu. Semua orang sibuk dengan caranya. Ada yang menjadi hamba pangkatnya dan wang ringgitnya. Ada yang menjadi hamba sultan dan penguasanya. Ada hamba dunianya, ada hamba hawa nafsunya. Ada hamba pakaiannya, semua mereka sibuk dengan telagah masing-masing. Ada yang dengan puasanya, ada yang dengan salatnya, ada dengan berdirinya, dan ada dengan periwayatan dalam hadis. Dan yang ini pula dengan takutnya kepada api neraka, dan yang itu dengan cintanya kepada syurga. Ada orang semua hatinya kerana Allah, dengan Allah. Dirinya bergantung kepada Allah, berzuhud dari manusia, sentiasa bekerja untuk memajukan agamanya. Cari orang-orang yang macam ini di muka bumi ini. Jika kamu dapati mereka, hendaklah kamu bergantung dengannya. Jangan pisahkan diri daripadanya. Tanda kegirangan si mukmin kelihatan pada wajahnya dan kesedihan pula pada hatinya. Tetapi halnya sudah berubah sekarang. Kelihatan kesedihan di wajahnya dan kegirangan di hatinya. Kesedihan yang kelihatan di wajah itu untuk mengajar manusia dan mengingatkannya. Si mukmin di wajahnya ada tanda kegirangan kerana berlaku ke atasnya qada dan qadar Tuhan. Dia sedang tertawa kepadanya dan menyambut kedatangannya dengan hati yang penuh gembira sekali. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam kita menceritakan tentang wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Isa AS, supaya jangan sampai Allah Ta'ala tidak mempedulikannya. Dan kali ini kita menyentuh tentang wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS. Bila Nabi Allah Musa AS bermunajat dengan Allah, yakni berkata-kata dengan Allah, lalu meminta suatu pesan daripada Allah Ta'ala, suatu perintah, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya dengan berkata, usika bi, aku mewasiatkanmu, yakni aku perintah kepadamu denganku. Dan terjemahan yang ada di depan kita, iaitu aku pesan padamu tidak melalaikan dirimu kepadaku. Dan terjemahan lain juga memberi maksud usika bi, aku berpesan kepadamu untuk menjaga aku, yakni menjaga syariat, menjaga perintah, menjaga sempadan, menjaga larangan. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW
ihfazillah yahfazka, ihfazillaha tajidillaha tujahaka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, maka Allah menjadi benteng kamu. Allah akan menjadi pelindung kamu. Allah akan menjadi penguat kamu. Allah akan menjadi penolong kamu dan semua keadaan kamu. Allah menyuruh Nabi Allah Musa AS, dan kita juga orang beriman, supaya dalam kehidupan kita ini, kesibukan kita menjaga perintah Allah. Walau bagaimana sukanya perintah Allah, walau bagaimana dipandang hina oleh manusia, untuk kita laksanakan perintah Allah. Maka kewajiban kita, kalau ingin mendapat rahmat, perlindungan, penjagaan, ialah menjaga segala perintah Allah. Wa imma perintah Allah dalam diri kita, apa yang patut kita lakukan dalam perintah Allah pada diri kita, atau perintah Allah Ta'ala pada keluarga kita, apa yang patut kita lakukan perintah Allah pada isteri dan anak-anak kita, atau perintah Allah Ta'ala pada masyarakat kita, apa yang patut kita lakukan pada masyarakat kita, atau perintah Allah Ta'ala pada negara kita. Maka siapa sahaja yang menjaga perintah Allah dalam peringkat-peringkat ini, maka dia mendapat jaminan penjagaan perlindungan Allah SWT untuk diri kita. Maka kita jaga perintah Allah. Lalu kita perhatikan kita daripada bangun tidur sampai tidur kembali, perintah mana yang kita lakukan dan perintah mana yang kita cuai dan kita abaikan. Dan larangan Allah dalam diri kita, tengok larangan mana yang kita cerobohi dan larangan mana yang kita patuhi. Maka ini penting. Kalau kita tak perhati hari ni, dari pagi sampai ke petang, bahawa ada perintah Allah yang kita larang, berarti kita mendedahkan diri kita untuk dicabut segala nikmat. Kerana tidak ada perintah Allah yang dilanggar atau larangan Allah yang dilanggar, melainkan kita mendedahkan diri kita untuk dicabut nikmatnya satu persatu. Kerana Allah Ta'ala berjanji, setiap maksiat yang kita lakukan, pertukarannya ialah nikmat yang diambil. Bila kita buat je maksiat, maka tunggulah nikmat itu hilang, kecil atau besar, sedar atau tidak sedar, semuanya akan berlaku. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada malapetaka yang menimpa kamu, melainkan dengan sebab perbuatan tangan kamu. Allah mendedahkan, bila ada musibah pada diri kita, maka pertama-tama lihat apa yang telah kita langgar daripada perintah Allah SWT. Kalau kita lihat nikmat Allah Ta'ala pada kita, bila Allah menyebut nikmat Allah ni banyak, dek banyaknya nikmat Allah kita tak sedar, banyak sangat, sehingga kita tidak sedar Allah beri kita nikmat yang pelbagai. Kerana itulah manusia, bila dia buat maksiat, dia tak sedar nikmat tu Allah ambil. Sebab apa? Sebab banyak sangat nikmat, dia tak perasan. Melainkan orang-orang yang dibukakan kepadanya basirah, yakni penglihatan tajam. Kita macam ni, tuan-tuan dalam bank ada duit puluh-puluh ribu, kalau hilang 1%, 2% sedar tak sedar? Tuan-tuan ada duit banyak, kalau hilang RM1, RM2 sedar tak sedar? Kita mungkin tak sedar sebab duit banyak. Tapi kita lihat bagaimana kalau benda tu berlaku, sebenarnya sebab kita berada dalam bahaya. Umpama tayar kereta kita, kalau jenis bocor kecil tu, kita tak sedar sebab nampak okey, tapi dia keluar slow, perlahan-lahan, sehingga sampai pada waktunya dia tidak berfungsi. Semua benda kita lihat daripada kecil. Allah beri nikmat banyak, banyak nikmat Allah bagi. Yang Allah Ta'ala kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira, nak hitung, nak bilang, kamu tak boleh bilang. Sebab itu saya katakan, bila nikmat itu hilang, yang kecilnya kita tak perasan. Setiap kali kita buat maksiat, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat perkataan, maksiat niat kita sendiri. Bila orang tanya pada seorang ulama,
Benarkah kalau kita buat maksiat, maka kita akan terhalang daripada mendapat kekhusyukan dalam ibadat, kemanisan dalam ibadat? Lalu kata ulama ini, bukan lebih pada tu. Kalau kamu berniat je nak buat jahat, Allah dah hilangkan kemanisan ibadat. Belum buat niat nak buat jahat, maka satu hukuman pertama Allah jadikan hilang kenikmatan ibadat, kelazatan ibadat. Tapi kita tak perasan sebab kita rasa kita dah buat. Saya dah solat zuhur, saya dah solat asar, maghrib, isyak. Tapi sedar atau tidak sedar dalam solat tadi, kualiti kita menurun. Kualiti menurun. Maka hilang manisnya, hilang khusyuknya, hilang kesungguhannya. Oleh sebab itu, bila Allah wasiatkan pada Musa, usika bi, jaga aku. Jaga aku. Kau jaga perintah aku. Kau jaga larangan aku. Kau jaga sempadan aku. Kita jaga Allah pada harta kita. Harta. Maka Allah turunkan hukum faraid. Cara nak jaga harta ialah dengan hukum faraid. Maka selamatlah keturunan kita daripada ditimpa dengan apa-apa kedana. Faraid ini satu ujian harta Allah pada kita. Yang kita nampak ni, kalau faraid ini saya macam dapat sikit. Kalau faraid ini macam saya rasa saya patut dapat banyak. Ya, sang isteri, dia berkongsi hidup dengan suaminya 30 tahun, 40 tahun. Mati suaminya. Tiba-tiba dia cuma berhak dapat 1/8. Apatah lagi dalam perkongsian hidup mereka tak ada anak. Contohlah tak ada anak. Isteri seorang. Kahwin 40 tahun, mati suami. Secara hukum faraid, isteri tak boleh ambil semua. Maka isteri cuma layak ambil 1/4. Sebab tak ada anak. Atau kebetulan suami tu dia ada anak perempuan lain. Misal kata, maka dia pun kahwin ni 10 tahun, mati suami dia. Dia cuma dapat 1/8. Kerana si suaminya ada anak dengan perempuan lain yang dulu ex-wife dia. Si isteri yang telah tumpahkan taat setia pada suami, berkorban untuk suami, tiba tanya harta pusaka 1/8. Terasa saya jaga dia, saya bla bla bla. Lagi 7/8 pergi mana? Pergi ke anak dia. Anak tadi tak pernah jaga, tak pernah tengok. Anak yang wife satu lagi misalnya. Kalau mereka tak faham tentang peraturan Allah ini, lalu mereka menganggap macam ini macam tak adil. Dan kalau wanita ni pun ambil, saya isteri dia, saya nak ambil semua. Saya nak ambil semua harta dia. Apatah lagi negara kita ni, bagi harta faraid itu tak wajib. Hukum wajib, tapi tak ada penguatkuasaan undang-undang. Tak ada. Sama macam puasa lah. Dalam negara kita ni puasa tak wajib. Hukum wajib. Kalau tuan-tuan tak puasa, tak kena penjara pun. Relax berjalan. Sembahyang. Dalam negara kita ni sembahyang tak wajib. Hukum wajib, tapi tak ada penguatkuasaan. Kalau orang tu tak sembahyang, tak ada polis boleh tangkap. Kenapa tangkap saya? Sebab tak sembahyang. Tak ada. Tak boleh nak tangkap. Zakat. Di negara kita ni zakat tak wajib. Secara penguatkuasaan, hukumnya wajib. Tuan-tuan tak bayar zakat, tak kena tangkap. Tak bayar income tax, kena tangkap. Maka yang wajibnya income tax. Undang-undangnya, tapi bukan syariatnya. Yang zakat syariatnya, tapi tak undang-undang. Tak diundang-undangkan. Benda tu kalau dalam pemerintahan Islam ada undang-undang. Dalam Islam, semua perintah yang kita sebut perintah Allah, dia ada undang-undang. Dia orang tak sembahyang, kerajaan boleh tangkap. Ini kerajaan Islam. Tangkap, boleh dibicara. Kalau enggan juga solat, maka hukumannya bunuh. Besar. Zakat pun sama. Tak nak zakat, tangkap. Kalau tak nak bayar juga, maka kerajaan akan sita hartanya dan gandaannya. Dia ambil hartanya, dan mungkin dia ambil lebih pada itu. Bagi satu hukuman, gharamah. Dan demikian juga hal-hal yang lain. Jadi kita bercakap pada zaman di mana agama Allah tidak ditolong dalam secara sistem pemerintahan. Untuk beritahu bahawa kalaupun tak ada pemerintah nak jaga Islam, Allah tetap akan adakan orang-orang yang jaga Islam. Kalau tak ada,
Saya katakan tadi, orang bak semayang, kalau orang tak semayang, mana ada hukumannya? Tak ada hukuman. Tak ada pernah kita dengar orang kena tangkap sebab tak semayang. Yang tak semayang tu bebas, buat apa-apa dia nak buat. Walau jenayah semayang ni besar, semayang ni adalah hukum jenayah, dia bukan hukum biasa tu. Namun Allah Ta'ala, kerana agama ni agama Allah, maka Allah Ta'ala jaga ibadat ini, sehingga orang beriman tetapkan solat walaupun qada. Jadi bila kita sebut tentang menjaga agama Allah daripada dicerobohi, kita beri misalan harta. Bila seorang memati perintah Allah dalam penjaga hartanya dengan faraid, Allah pelihara hartanya untuk seterusnya. Tapi kalau dia pun ambil langgar hukum faraid, maka dia akan melihat akibat. Sebagaimana kita sebut, setiap dosa Allah janji ada hukuman dia, mesti ada. Sama ada sekarang, atau pada satu tempoh, atau di hari akhirat kelak. Memang bila kita buat tu dapat sekarang, mungkin. Yang kita sebut perkataan para ulama, seorang bila dia niat je nak buat jahat, Allah hilangkan kemanisan ibadat. Wa idza hamma bi sayyi'atin, bila dia bercita-cita nak buat jahat, sulibat minhu halawatul ibadah, dicabut daripadanya kemanisan ibadat. Maka lihat wasiat ini untuk kita. Tentang kita selalu dalam hidup ni, kita nak berjaya, kita nak bahagia, kita nak apa? Kita nak kaya, kita nak bergaya, kita nak dikenali ramai orang, kita nak benda-benda yang menjadikan manusia hormat kita, muliakan kita semulia-mulianya. Kerana kita nak manusia appreciate kita, letak penilaian. Lalu kita pun cari harta, kita pun sukakan anak pinak dan sebagainya, untuk satu tujuan, kita nak dipuji. Kita nak manusia pandang kita tinggi, jangan hina saya. Waktu orang hina kita, maka kita akan tunjuk apa yang kita ada, bahawa kita mulia. Bahawa ini saya, orang tahu saya harta banyak mana, orang tahu saya pangkat apa, orang tahu tak saya anak berapa. Sebab itu setiap kali manusia dapat satu bentuk kepujian, mereka suka untuk ceritakan. Untuk orang lain juga memuliakan dia. Maka dia lupa bahawa kemuliaan sebenar bukan dengan cara pencahayaan hartanya, anak pinaknya, pangkatnya, tetapi dengan mematuhi perintah Allah. Orang yang jaga Allah dalam kehidupan dia, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, maka Allah akan muliakan dia, hidup dan matinya, sihat dan sakitnya, miskin dan kayanya, bersendirian atau bersama dengan orang lain, Allah muliakan dia. Yang Allah berikan kepadanya satu pujian. Pujian tadi bukan pujian yang manusia tengok, lihat, pujian yang ada di hatinya, maka diberikan ketenangan. Ni ada orang lain semua puji, tapi hatinya tak tenang. Sebab pujian itu cuma halwa di telinga, dia tak boleh masuk ke hati dia, ditutup, kerana Allah pemilik hatinya. Manakala orang-orang yang menjaga perintah Allah, maka sampai pujian Allah pada hatinya, walau dia tak dengar pada telinga dia. Dia tak dengar Allah cakap, fulan mu ni baik, tak ada. Tapi terus pada hatinya, maka hatinya menjadi kuat, kental, hatinya menjadi tenang. Maka ini kesan penjagaan setiap perintah Allah SWT. Jadi macam kita sebut tadi, perhatikan diri kita, perintah dan larangan Allah yang kita jaga, perhatikan, cek list, cek. Dan keluarga kita, isteri, anak-anak, apa perintah Allah yang mereka jaga, apa perintah Allah yang mereka langgar, supaya kita ingatkan. Kalau isteri kita keluar dalam keadaan bermakeup, berhias, bersolek pesang dia, janganlah. Kerana kamu, Allah Ta'ala perintahkan bermakeup, bersolek untuk suami. Jangan pernah ada kecenderungan untuk nampak cantik di luar, tapi biar ada kecenderungan untuk cantik di dalam, maksudnya cantik dalam rumah. Kalau seorang perempuan dia cenderung untuk nampak cantik di luar, maka niatnya tadi boleh menjatuhkan kedudukannya di sisi Allah. Tapi kalau dia niat untuk dia cantik pada pandangan suaminya, maka dia mendapat pahala yang berterusan selagi mana kecantikan itu ada pada dia. Dia si isteri duk solek, duk make up untuk suami dia. Baik, kalau sebut untuk suaminya, maknanya bukan di luar rumah, dalam rumah. Dalam rumah ditunjuk segala apa yang menyempurnakan kecantikan.
Adapun di luar dia tak, kalau dia memakai satu pakaian, dia tak ada kecenderungan untuk orang nampak dia cantik. Dan ini agak suka bagi wanita-wanita solihah jaga niat ni. Sebab wanita ini ialah hiasan kepada suami dia. Kalau dia lebih cenderung nak suruh nampak cantik di luar, biar orang puji sekian-sekian, dia kata kalau puji abang juga dapat nama, isteri abang cantik, tapi dia membawa kecelakaan pada hidup dia. Bila satu cerita, dia suka expose suami dia dekat IG sekian-sekian, akhirnya orang pun ambil suami dia. Yang ni pula suka expose bini dia dekat IG lawa, akhirnya orang ambil bini dia. Sebab bila niat kecantikan tadi untuk luar, maka dia akan menjadi suatu peperangan. Sebab itu Islam ajar kita, isteri keluar rumah tutup aurat, maka dalam rumah dia berhias. Itu fungsi yang betul. Maka kita suami jaga benda ni. Jangan awak ni bila keluar je nampak lawa, dalam rumah je nampak macam kelawar, dah tak lawa. Maka itu salah. Itu salah. Lagi mana isteri terus mengekalkan kehidupan cara itu, dia salah. Dia menjadikan rumah tangganya panas. Rumah tangganya kita katakan tidak punya kedamaian, sakinah. Kerana sakinah, ketenangan itu cuma didapati di luar. Sebab itu setiap suami pesan isteri untuk membentuk sakinah, biar dia cenderung kuat untuk berhias di rumahnya. Dan demikian juga bila kita sebut tentang jaga Allah pada anak-anak kita. Pertama kita dah sebut semalam, jaga anak ni solat dia, jaga solat dia. Kita sentiasa mengajar dia solat awal waktu. Kita sentiasa ajar dia solat dengan keadaan berjemaah. Kita sentiasa ajar dia solat dengan tenang. Nampak dia solat, tahu-tahu tahiyat akhir dah. Baru kali pertama paling takbiratul ihram, baru tengok telefon angkat balik tahiyat akhir. Budak ni laju solat, sama laju dengan mak dia ni, sama laju dengan bapak dia ni. Maka beritahu dia solat tak boleh kelang kabut, solat tak boleh cepat macam gitu. Beritahu dia. Sebab kanak-kanak perlu diberitahu, perlu tak perlu diancam, tapi beritahu. Sebab anak-anak ni penuh dengan kejahilan. Kita kena beritahu dan beritahu. Kerana otaknya kosong daripada ilmu. Manakala kita pula lain, kita otak dah ada ilmu, tapi penuh dengan kelalaian, lalai. Maka kena ingat, kita budak-budak ni kena beritahu. Orang tua macam kita kena ingat selalu. Peringat. Benda dah ada. Dia jenis dah ada makanan, kena perangat. Yang budak ni memang zero, kena buat. Maksudnya, kita dengan anak-anak jangan mudah mengancam, jangan mudah marah. Tapi, biar kita mudah berilmu pada dia. Mudah berinformasi. Kakak, abang, kenapa kita kena solat? Sebab macam ni. Kenapa kita kena baca Quran? Sebab macam ni. Beritahu dia, sehingga melekat. Sebab otak dia kosong. Ilmunya tidak ada. Atau tidak penuh. Kita pula orang tua ni, yang dengar kuliah 20 tahun, 30 tahun. Bertukar tok guru. Tukar tok guru ni, tukar madrasah ni, tukar masjid, tukar surau. Dah berapa kali tukar, maksudnya lama belajar. Lama kita belajar. Orang macam kita, dia punya kaedah dia, kaifiat dia lah ingatkan. Sebab kita cepat lupa. Kerana Allah sebut dalam Quran, fadzakir, ingatkan selalu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana peringatan ini akan beri manfaat. Tuan-tuan, kita kalau 40 kali naik kapal terbang, 40 kali diingatkan cara langkah-langkah keselamatan. Kita tak kata, baik nurse atau pramugari atau pramugara, saya ni kali ke-40 naik kapal terbang, tak payahlah taklimat keselamatan tu. Tak payah, saya tak nak tengok. Saya tak nak dengar. Tak mungkin, sebab kita mesti diperingatkan. Tuan-tuan, ada signboard. Berpuluh tahun signboard. Susu kekuatan. Tak payahlah signboard, kita orang dah tahu lah. Tak ada tak waktu kita terlepas. Lalu kita kembali mencari mana signboard tu. Walau kita puluhan tahun. Kerana orang macam kita, yang tua-tua macam kita ni, perlu diperingatkan selalu. Supaya kita beza metod, cara. Kalau anak-anak kita, perlu diberitahu selalu. Kenapa mereka kosong? Mereka perlu diberitahu. Orang macam kita perlu diingatkan selalu. Dan mana-mana kalau orang yang jahat pula,
Ini perlu diberi amaran selalu. Yang terus langgar, mu ni tak ingat mati ke apa? Mu tak takut azab Allah ke? Mu nak mati nak su'u khatimah ke? Mu nak masuk neraka ke? Maka dipanggil wa'id. Diingatkan, diberi amaran. Manakala golongan keempat ialah orang yang mempersendakan, maka orang ni diperangi. Orang yang mempersendakan Islam, memain-main, ini kena perang dia. Kena gocoh dengan dia, kena gaduh dengan dia, kena perang dengan dia. Ini mati pun tak apa kita. Pada orang yang mempersendakan. Kita ada kalangan yang saya sebut kanak-kanak. Beritahu dia, beritahu. Mereka kosong. Kita ada kalangan orang yang dah belajar. Ingatkan dia, ingatkan. Sebab dia mungkin lupa. Kita ada orang Islam tapi berani melanggar. Maka beri amaran pada dia. Dan kita ada orang yang mempersendakan, maka perangi dia. Tentu ini step dia dan ini peringkat. Begitu cara kita menjaga perintah Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Qadir, bila orang tanya dia, apa perkataan, apa maksud bila seorang dikatakan kepada guru, pimpinlah si murid si Salik sebelum dia sedar. Pimpin dia sebelum dia sedar. Khudh biyadihi qabla an yaftina. Pegang tangan dia sebelum dia sedar. Ini kaedah bagaimana pada guru mendidik anak murid dia. Tetapi kita, kalau kita tak belajar, lalu kita pun sembahyang, kita pun puasa, kita buat banyaklah perintah-perintah Allah, apa kita rasa? Kita rasa kita dekat dengan Allah. Perasaan rasa dekat dengan Allah pada bukan waktunya membahayakan kita. Kita kan, kalau kita tengok orang-orang yang jenis tak belajar, dia sembahyang, dia puasa, dia pergi umrah, dia pergi haji, apakah perasaan bahaya yang ada pada dirinya? Dia rasa dia dekat dengan Allah sebelum dia benar-benar dekat dengan Allah. Seumpama seorang yang dah rasa macam berjaya sebelum dia berjaya, perasaan ini bahaya. Seorang yang dah rasa macam dia sudah lulus sebelum dia diberitahu dia lulus, maka ini bahaya. Kerana kalau kita tengok orang-orang buat ibadat, baik kita, baik mana-mana orang lah, kita dah pagi-pagi mengaji, kita rasa macam kita dah baik, kita dah rasa kita dah soleh, kita dah rasa Allah dah sayang kita. Maka ketika itu kita mula memandang manusia dengan pandangan hina. Dan ketika itu kita menganggap segala nikmat dunia yang ada pada kita tak memudaratkan kita. Orang dia jenis rasa sihat, dia makan serba-serbi, dia lupa bahawa dengan apa tindakan dia boleh mengundang satu penyakit. Saya kan rasa sihat, suka saya nak makan apa? Yang tak boleh makan ni orang yang tak sihat. Saya sihat boleh makan. Lalu dia mengambil kuantiti yang membahayakan dia. Atau seorang yang rasa dia kaya, suka saya lah nak belanja banyak mana pun, dia lupa dengan cara disiplin dia macam tu, menjadikan dia akan miskin. Ramai orang kita dengar kaya, tapi bila cara belanjanya seperti dia lupa bahawa dia boleh jadi miskin, akhirnya dia miskin mendadak. Bukan dalam keadaan hina. Jadi apa yang nak disebut oleh Syekh Abdul Qadir, ada sekelompok ataupun cara macam mana tok guru kena didik anak murid dia. Pegang tangan dia elok-elok sebelum dia sedar. Maksudnya sebelum dia sedar dengan cara yang salah, sebelum dia sedar dengan cara dia, dan sebelum dia sedar tentang nikmat-nikmat dunia yang perlu diambil tanpa peraturannya. Anak-anak kita tak letak tempat gula-gula, dia makan, maka kita kena pegang tangan dia sebelum dia lihat, dia sedar bahawa inilah gula yang sedap. Tak, sedap dia ada racun, sedap dia ada bahaya. Jadi sebab itu apa yang nak disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kita ni dalam ibadat dan semua hal kena ada tok guru kita. Kenapa tok guru kita akan beritahu kita ni sampai ke belum? Kita duk buat ibadat hari ni rasa macam dah ahli syurga. Kita rasa dah okey. Lepas tu kita tengok ada orang buat ibadat dengan berani dia buat maksiat, dia rasa tak jelas sebab dia sembahyang. Ada orang buat ibadat, dia dengan berani buat benda-benda yang bercanggah dengan ilmu yang sebenar. Ramai orang yang saya katakan jaga solat tapi jumpa bomoh. Ramai kita katakan orang yang secara zahirnya jaga ibadat tapi mulutnya menghina para ulama.
Dia hina je ulama. Asal tak sebelum dia hina. Suka-suka dia. Dia tak tahu akibat. Hatta kalau orang dah alim sekalipun, dia menghina ulama, dia pun kena. Jangan kata orang biasa macam kita. Kita pernah cerita dalam kitab Fawaid Madaniyah. Bila ada seorang tu, bila dia berceramah, dia ni orang alim, tapi dia gunakan ceramah dia untuk merendahkan orang alim lain. Maka itu satu kesilapan bahaya. Bila ada orang, dia ceramah tu comel lah, bagus, tapi dia suka merendahkan ulama lain. Maka yang direndahkannya ialah Imam Nawawi rahimahullah. Sekali ceramah dia semua Imam Nawawi, dia kitab dia biasa-biasa je, bukanlah hebat sangat kitab dia, merujuk pada kitab Azkar, kitab sekian-sekian. Sekali dia ceramah, dia je nama Imam Nawawi menjadi bahan untuk dia tunjukkan dia hebat dan untuk dia rendahkan Imam Nawawi rahimahullah. Begitu dia buat selalu sampailah dia mati. Anak murid dia ramai. Maka bila dia mati, berduyung anak murid datang, ramai tu guru besar mati. Tapi dia ada satu perangai menghina ulama yang soleh, sehingga dia lupa akibat dia. Dia tak sedar. Sebab dia rasa mungkin kerana dia dah berada pada tahap ulama, maka dia macam ada lesen untuk hina orang lain. Dia lupa tak penghinaan, tak ada satu lesen pun membenarkan kita. Kita tak pernah ada lesen menghina orang lain dengan cara tidak sebenar. Apatah lagi dengan cara untuk mengangkat reputasi kita. Umpama kita ni nak biar popular dengan cara jatuhkan orang. Tentang ini bukan sikap kita. Kita tak pernah nak kaya dengan jatuhkan orang. Kita tak pernah nak berkuasa dengan menjatuhkan orang itu, dan ini bukan. Tapi kita mengambil dengan hak syariat. Kalaupun kita jatuhkan dia dengan hak syariat tanpa kita menghinanya, sebenarnya kita tak peringkat. Bila kita nak suruh bisnes kita laku, kita pun hina kedai orang lain. Kedai orang lain tu ayam dia bukanlah ayam penyet macam saya. Saya ayam penyet sebelah, dia betul-betul ayam penyet lori. Maknanya kena mati, penyet kereta dia buat. Saya ni ayam penyet betul, saya sebelah baru saya penyet. Dia tu ayam dah penyet dulu, lori dia ambil. Kita nak naik rating kedai kita dengan hina kedai orang lain, kita tak akan maju. Kita tak akan maju. Kita tak ajar. Kita nak suruh orang nampak kita alim dengan menghina orang alim lain, kita tak boleh naik macam tu. Kita nak nampak zuhud dengan menghina orang zuhud lain, kita tak akan nampak zuhud macam tu. Kita nak nampak baik dengan menghina orang baik lain, kita tak boleh begitu. Maka Tok Guru ni, dia duk hina Imam Nawawi rahimahullah. Ceramah bagus, tapi ada slot dia, jatuh orang. Maka dengan izin Allah dia mati. Pada hari mati dia, tiba-tiba datang seekor kucing, gigit lidah dia keluar dan tarik sepanjang-panjangnya, sehingga mayatnya nampak huduh. Bila lidah tu jelek, ditarik oleh kucing. Lalu orang mula berbicara. Instead patutnya orang bicara tentang alim dia, soleh dia, ramai nak murid, tiba orang bicara lain. Kenapa lidah tu keluar? Kenapa lidah sepanjang tu keluar? Tentang bayangkan mati terjelek lidah, satu pandangan tak baik. Dan itu memang antara tanda su'ul khatimah. Lalu anak murid pun teringat Tok Guru tu, dia kalau mengajar ada je dia nak kutuk Imam Nawawi rahimahullah. Ada je. Sebab tu Nabi SAW menyebut antara tanda akhir zaman, orang hari ni mengutuk ulama' dahulu. Tentang kita, ulama' dahulu kita muliakan. Kita tak nak terima pendapat, pandangan mereka, tak salah. Menghina salah. Kita faham setiap ulama' mereka berusaha mengeluarkan fatwa mengikut zaman mereka. Dan fatwa itu mungkin tak sama pada zaman kita. Ia berbeza kerana berbeza rupa bentuk dunia hari ini. Dan kaedah ulama' menyatakan bahawa fatwa itu berubah dengan perubahan masa dan perubahan tempat. Itu kaedah yang perlu dipahami oleh semua faqih, orang alim. Bahawa fatwa dia pada tempat tu dia boleh berubah. Mungkin Malaysia lain, Singapura lain, Thailand lain. Maka fatwa itu mungkin berubah kerana negara. Dan demikian juga dia berubah kerana zaman 60-an lain, 70-an lain. Zaman kita ni lain. Bila zaman dulu cerita jual beli mesti ada akad, mesti ada serah, mesti ada terima, mesti ada aku jual, aku beli. Itu fatwa dulu memang sama. Sebab kaedah pembelian dulu memang serah menyerah. Ini kaedah kita, kaedah vendor, kaedah online.
kaedah sekian-sekian. Maka kalaupun kita beri fatwa hari ni menyalahi fatwa dulu, kita bukan menghina orang dulu. Tidak, mereka beri fatwa zaman mereka. Hatta dulu tuan-tuan, bila para ulama beri fatwa pakai tai itu haram, pakai kok itu haram, pada ketika itu kita kena hormati fatwa itu, kerana mereka melihat zaman di mana penjajah menguasai orang Islam dan promoting pakaian ini, dan siapa yang memakai pakaian itu dianggap sebahagian daripada mereka. Lalu mereka nak orang ikut mereka berpakaian sekaligus secara agama. Lalu keluar fatwa tentang haram. Dulu saya baca fatwa tentang haram belajar bahasa Inggeris. Kita tidak boleh meremehkan fatwa pada zaman tu, kerana orang-orang kafir menggunakan bahasa Inggeris sebagai alat untuk mengkristiankan orang Islam. Akhirnya mereka minta orang Islam terjemah Bible untuk disebarkan di masyarakat Melayu. Kerana itu para ulama mengharamkan belajar bahasa Inggeris. Mereka jadikan gereja sebagai tempat untuk ajar bahasa Inggeris, kononnya ajar bahasa Inggeris. Kerana mereka ni penjajah dah kuat. Orang Islam yang nak maju cuba belajar bahasa mereka, tapi tempat tuitionnya di gereja. Even sekarang pun masih ada tuition bahasa Inggeris di gereja untuk memurtadkan orang Islam. Maka sesuai fatwa ulama dahulu, belajar bahasa Inggeris itu haram, merujuk pada zaman dan pengaruh. Adapun kita sekarang, kita katakan belajarlah apa pun bahasa bagus, sebab kita tak lihat bahawa gerakan kristianisasi itu menggunakan bahasa, kerana umat Islam dah kuat dengan bahasanya. Kita dah ramai pendakwa yang bercakap Inggeris, maka makin kuat, maka tak ada isu bahasa. Dahulu ya. Jadi saya tanya pada seorang guru kami, bila dia kata, tu ayah saya marah belajar bahasa Inggeris, dia haramkan. Tapi saya nak belajar juga, belajar curi-curi, dia kata. Ayah memang tak kasih, marah. Kau tahu kita bahasa Inggeris, dia marah betul. Saya kata situasi zaman tu. Hatta kalau belajar sekolah jenis Saint Convent ini diharamkan, kerana mereka memartabatkan Kristian di sekolah itu. Waktu itu, mungkin tidak hari ini. Mungkin hari ini kalau Islam sekolah di jenis Saint Convent dan sebagainya, ada hak orang Islam, ada ustaz. Mungkin hari ini dah berubah. Orang Islam tak perlu menyanyi lagu-lagu Kristian di sekolah tadi. Adanya pengkawalan tadi. Tapi kita cerita setiap ulama perlu dihormati pada zamannya. Ulama dulu kan kitab-kitab Jawi, kita kena hormat, muliakan. Muliakan, itu kemuliaan mereka pada zaman mereka. Ini penting untuk kita tahu. Bagaimana ada orang, saya katakan bagus dah, tanpa sedar dibuat benda yang merosakkan diri dia. Umar bin Abdul Aziz. Oleh kerana kerajaan Umayyah waktu itu amat membenci Sayyidina Ali. Benci. Bahkan mereka letakkan khutbah mereka yang kedua menghina Sayyidina Ali. Dia Allah Ta'ala, kerana persaingan politik. Tahu politik boleh menyebabkan kebencian itu melampau-lampau. Supaya kita pergi pada politik matang yang diajar oleh Islam. Kita benci dia kerana Allah, kita suka dia kerana Allah. Dan kita juga tahu sempadan suka dan benci. Jangan melampau-lampau. Maka dalam khutbah kedua mereka menghina Sayyidina Ali. Umar bin Abdul Aziz dia teruk menghina Sayyidina Ali pada permulaan dia. Sebab dia daripada keluarga Umayyah, hidup dalam sistem politik Umayyah, maka menghina musuh itu penting. Kerana Ali dianggap musuh dalam kerajaan Umayyah kerana persaingan kuasa. Lalu beliau mula menghina Sayyidina Ali, tapi beliau menghina di hadapan gurunya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab kata, budak, sini budak, apakah kamu kenal tu Sayyidina Ali tu siapa? Maka Sa'id bin Musayyab menegur Umar bin Abdul Aziz. Bermula tegurannya, Umar bin Abdul Aziz mula berhenti bercakap yang tidak baik tentang Sayyidina Ali. Dan bila dia naik khalifah, khutbah yang kedua yang menghina Sayyidina Ali diubah dengan perkataan Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, dengan firman Allah Ta'ala yang dibaca oleh khatib, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ayat itu diubah ganti kepada penghinaan pada Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahawa, supaya kita sedar apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, supaya seorang tu biar dia ada guru.
Kerana guru ni dia akan pimpin dia mana yang saya katakan bila dia buat satu ibadat, dia mula rasa selesa. Aku dah di syurga. Kesannya apa kesan dia? Dia menghina orang, satu. Lagi, futur, dia pun lemah. Sebab dia rasa dah okey sah, dah sampai. Dia pun lemah. Umpama orang yang dah berlari, dah rasa, dah menyangka, dia sudah berada pada garisan penamat, dia perlahankan gerakan kakinya. Dah sampai. Tak, lagi depan sikit lagi. Padahal dia dah dekat sikit lagi. Dia dah perlahankan langkahnya. Akhirnya dia kalah. Ramai mana orang kalau tuan-tuan tengok dalam ketika berlomba, dia dah rasa macam dia dah menang, dia pun dah perlahankan. Orang belakang pun potong. Lintas dia. Akhirnya dia kalah. Mana-mana kita tengok sukan basikal, sukan motor, sama je. Bila ada merasakan dia macam dah menang, maka dia mula perlahankan gerakannya, maka yang belakang datang potong dia, maka dia kalah. Sama bila kita rasa kita dah sampai, ibadat kita mula kurang. Sebab apa? Rasa dah umrah dah 14 kali. Apa benda lagi awak buat? Saya mengaji Quran pun dah khatam tiap-tiap 2 bulan sekali. Kita senarai semua sehingga kita rasa kan tak buat tak apa. Tuan-tuan tengok yang pertama, golongan pertama, orang-orang yang dah berhenti belajar. Sebab dia kata saya dah belajar lama. Arwah, akhir modal dia arwah tok guru dia. Itu je modal dia. Tok guru saya dulu, habis tok guru sekarang ada? Saya tak, tok guru sekarang tak macam tok guru dulu dah Ustaz. Nah, siap. Ayat dia sebab tak nak belajar ayat dia. Dulu tok guru lain ikhlas, tok guru zaman. Tok guru sekarang tak ikhlas, tak ikhlas. Dia tak ikhlas apa? Jadi samalah anak murid dulu, dia belajar ikhlas, sekarang anak murid tak ikhlas. Itulah kamu tak ikhlas belajar. Tu kamu pun berhenti. Kan kita jumpa orang yang saya katakan, dia dah stop belajar, anak. Maka bila dia stop belajar, kita nak cakap dengan dia, maka dia akan gunakan tok guru dia, arwah guru dia dulu. Arwah guru dia dulu. Maka dia lupa kita, tuan-tuan, orang ngaji lama. Tetap dalil kita pada guru yang masih hidup. Sebab zaman berubah. Sama juga kalau kita sebut kepimpinan pimpin. Kita akan ikut pemimpin yang hidup, bukan pemimpin yang mati. Saya ikut arwah pemimpinan dulu, pimpinan sekarang saya tak nak ikut. Saya ikut yang arwah dulu. Lah awak ni hidup alam arwah ke hidup alam dunia? Dia tak tahu nak ikut siapa. Tentang kita, macam saya katakan, pertama golongan yang lalai ni, yang dah stop belajar, beralasankan guru dulu, lalu dia memuji guru-guru dulu, lalu dia menghina guru-guru sekarang. Saya tak jumpalah orang yang alim macam dulu. Antara kebodohan orang, bila dia menganggap bahawa orang sekarang tidak alim macam dulu. Itu setiap zaman Allah jaga agama dia dengan orang alim. Setiap zaman Allah Ta'ala jaga alam ini dengan orang-orang yang seperti Umar, seperti Abu Bakar, seperti Uthman, seperti Ali, seperti semua para sahabat. Cuma mereka tidaklah sahabat, tapi mereka berperangai seperti sahabat. Sama perangai mereka. Kalau Uthman pemurah, mereka pemurah seperti Uthman. Kalau Ali itu bijak berbicara, mereka peta berbicara seperti Ali. Kalau Umar itu berani dan tegas, mereka seperti Umar, tegas dan berani. Kalau Abu Bakar itu suka memberi nasihat pada manusia, mereka seperti Abu Bakar dan memberi nasihat pada manusia. Sama. Allah tak pernah jadikan dunia ini kekurangan orang baik, orang alim, orang soleh, atau kekurangan wali Allah. Kita kata, Ustaz, wali Allah dulu tak macam wali Allah sekarang lah pula. Kita yang jahil dalam pertimbangan. Benda sama. Benda yang sama. Cuma macam saya katakan, setiap kali Nabi-Nabi datang, mereka katalah, kamu tak macam Nabi dulu lah. Nabi dulu lain. Mereka menolak Nabi sekarang, hujah Nabi dulu. Walau Nabi dulu juga ditolak sebagaimana mereka tolak sekarang. Macam contoh orang Mekah. Waktu mereka nak tolak Rasulullah SAW, tak nak. Wahai Muhammad, kenapa kamu tak macam Musa? Ada tongkat, ada mukjizat, kamu tak ada. Ada Taurat sekaligus lengkap, kamu tak ada. Turun Quran sikit. Kenapa tak turun sekaligus? Lihat, mereka cuba bandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa lagi hebat, mereka lupa Nabi Muhammad lagi hebat. Lalu mereka minta mukjizat yang mereka dengar tentang Nabi Musa. Tak ada pun kamu tongkat. Sebab Rasulullah tak ada tongkat. Boleh tukar jadi ular. Sebenarnya itu cuma alasan untuk mereka tidak mau terima kebenaran. Sebab Nabi Musa yang keluarkan tongkat itu pun, kaum dia tak ikut. Degil. Akhirnya sembuh patung lembu juga. Ni Fir'aun. Depan Fir'aun tongkat itu digunakan. Kali pertama tongkat itu digunakan depan Fir'aun.
Kali pertama maksudnya waktu Nabi Allah Musa diajak oleh Allah menggunakan tongkat. Rasa. Bila Allah kata campak tongkat tu dari ular, ambil balik. Rasa dia. Testing. Waktu praktikal pertama depan Firaun, campak depan Firaun. Firaun nak tengok mukjizat aku. Tanda aku benar. Tunjuklah. Campak tongkat. Keluar ular, takut Firaun. Berundur ke belakang. Semua takut. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Maka, bila musyrik Mekah kata, wahai Muhammad, kenapa kamu tak macam Musa ada tongkat? Kalau ada tongkat kami beriman. Tak zaman Nabi Musa, tunjuk pun sama. Sama juga kita hari ni, Ustaz. Ulama sekarang tak sehebat Tok Kenali. Tok ni hebat. Kita cakap kita tak duduk zaman dia. Duduk zaman Tok Kenali masa kuliah tidur juga sama. Tak ada beza, tak pergi kuliah. Oh, Tok Kenali. Tuan-tuan baca kisah Tok Kenali sama juga. Dia ni malah kuliah. Dia ni tak dengar cakap tu. Sama, benda sama. Tapi kita ni nak gunakan satu alasan. Kenapa saya tak nak belajar sekarang? Sebab ulama sekarang tak macam dulu lah, Ustaz. Tak salah macam dulu lah. Ta'lim macam dulu lah. Habis buat apa? Saya duduk rumah lah. Lihat kebodohan dia tu. Sebab tak dipimpin oleh guru. Kita ni tuan dia ajar. Macam Salman Farisi dia ajar. Belajar dengan Tok Guru. Mati Tok Guru. Dia minta nasihat gurunya. Tok Guru mana lagi saya boleh belajar? Kalau Tok Guru mati. Ni kau belajar ni. Maka disambung. Sampailah dia jumpa Nabi SAW. Kita bersama belajar Tok Guru. Agak-agak nampak Tok Guru makin huzur. Kita makin kuat. Kita kuat lagi. Tok Guru kalau Tok Guru tak ada. Tok Guru nak wasiatkan saya belajar dengan siapa? Tok Guru nak nasihat saya belajar dengan siapa? Okey, awak ambil belajar yang ilmu ni. Atau Tok Guru kata tak, awak tak payah belajar lah. Awak dah sampai masa mengajar. Awak tak boleh belajar. Awak kena mengajar orang yang ambil ilmu daripada awak. Tetap baru betul kita. Jadi bila Syekh Abdul Qadir ditanya macam mana maksud pimpin dia, pegang tangan dia untuk kerjakan ibadat sebelum dia merasakan kenikmatan dan kesenangan hidup. Maksudnya sebelum dia nampak benda lain. Ini sebenarnya perkataan kenikmatan, kesenangan hidup sebelum dia rasa selesa dengan ibadat dia. Yang saya sebut tadi, ada orang dah bila ibadat dia dah rasa selesa. Pegang dia, jaga dia. Dia belum sampai lagi. Dia belum cukup bagus lagi. Tak anak-anak kita didik dia. Dia pun dah rasa cerdik, betul dah tak nak pergi sekolah. Abang dah tak nak sekolah, abang dah pandai. Sebab cikgu tu kira salah. Abang pandai je, abang tak payah. Kita tahu, abang belum pandai. Hari tu cikgu cuma tersalah, bukan cikgu salah. Abang lagi banyak salah. Cikgu dia buat salah sekali je. Abang dah nampak cikgu tu tak pandai. Abang tiap-tiap hari salah. Pergi belajar. Si budak ni dah tak nak belajar sebab rasa dah pandai. Dah ajar, belajar. Kita yang akan tahu mana dia sampai tak sampai. Belajar sampai peringkat di universiti, okey, kita akan biarkan dia. Kita tak lagi suruh dia baca buku. Bila dia masuk universiti, dia tahulah baca buku dia. Dulu kita paksa baca buku. Kadang-kadang kita sendiri yang kena baca buku dengan dia. Nak suruh dia minat baca buku. Kadang-kadang kita belikan buku untuk dia. Hari ni tak. Hari ni dia beli buku. Hari ni kita cuma beri duit, dia beli buku. Dan sampai satu masa nanti duit pun kita tak payah bagi, duit dia beli buku dia. Perumpamaan dia. Maka Tok Guru akan jaga kita sampai kita benar-benar boleh berdikari. Kalau kita sudah berdikari ketika itu, kami dah pimpin kamu, sekarang kami lepaskan kamu ikut jalan yang kamu kehendaki. Kami ikut cara ni dan tinggalkan kamu dengan caramu. Baik, mula-mula kami didik kami cara ni. Sampai masa, okey, sila bergerak cara kamu. Burung, dia ajar anak dia terbang. Dia ajar. Dia tolak sama tolak. Tapi bila anak dia dah pandai terbang, terbanglah ikut cara kamu. Pilihlah sarang ikut cara kamu. Sama juga kita dalam menuntut ilmu. Sampai masa, Tok Guru akan kata, okeylah, awak dah tahu. Awak pilih cara awak. Awak nak terus mengajar, awak nak mengajar, atau awak nak duduk menuntut ilmu. Nak teruskan lagi menuntut ilmu. Ada setengah murid kata, Tok Guru, saya rasa saya tak nak mengajar. Saya nak terus menuntut ilmu. Maka dia tu menuntut ilmu sampai guru dia mati. Ada yang, Tok Guru saya rasa, okeylah, saya nak belajar, nak mengajar. Maka dia tu mengajar. Keluar. Maka setiap orang lepas dibimbing, maka dia akan ikut cara dia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap orang. Ada yang menjadi hamba dunia, hamba duit, hamba pangkat. Ada yang sibuk dengan urusan itu, urusan ini. Setiap orang, dia dengan kerenah masing-masing. Dengan telatah masing-masing. Ada yang jenis sibuk puasa.
Ada yang jenis sibuk sembahyang, ada yang sibuk menuntut ilmu. Setiap orang dengan sibuk masing-masing. Maka apa kata Allah? Allah kata dalam surah Isra ayat 84. Kata Allah Ta'ala, kullun ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, setiap orang beramal ikut cara masing-masing, dan Allah lebih mengetahui siapa yang berada dalam petunjuk. Maksudnya, kita akan sampai satu peringkat kehendak kita lebih kuat daripada kehendak orang lain. Maksudnya, dulu masa kita kecil, kehendak mak kita yang kuat berbanding kehendak kita. Kita tak nak belajar, mak kita tu kehendak dia kuat supaya kita belajar. Akhirnya kita dipaksa belajar. Kita tak nak tidur, mak kita paksa kita tidur. Kau tidur, tak tidur mak cubit kan. Budak ni tak nak tidur, dia nak main lagi. Tapi kehendak mak dia kata budak ni kena tidur, maka dipaksanya tidur. Kehendak mak. Mak dia kata makan, dia tak nak makan. Kehendak mak dia yang lebih kuat supaya dia makan. Anak ni tak ada kehendak nak makan, dia tak nak makan. Kita paksa, kau makan, tak makan ayah sumbat. Obat pun sama. Mereka tak ada kehendak makan obat walau mereka sakit, sebab mereka tak tahu apa. Kita mak ayah yang kuat kehendak untuk suruh anak makan obat. Kita picit mulut dia, sumbat obat. Paksa dia telang, lenggok macam telang. Kan semua ada pengalaman tu, paksa anak makan obat. Kehendak kita kuat untuk disembuh berbanding kehendak dia untuk sembuh. Tapi sampai masa, kehendak mereka lebih kuat daripada kehendak kita. Sebab mereka dah waktunya. Lalu mereka makan ikut kehendak mereka, tidur ikut kehendak mereka, berubat ikut kehendak mereka, cari duit ikut kehendak mereka. Maka katakanlah semua orang akan bergerak, bekerja ikut apa yang mereka nak, mereka niatkan. Kemudian kata Allah, kullun ya'malu ala syakilati. Tapi apa pun kita buat, farabbukum a'lamu biman huwa farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tapi pastikan kehendak-kehendak kita, tuan-tuan, dalam petunjuk Allah. Kita ada kehendak makan, silakan, tapi pastikan halal. Kita ada kehendak nak cari duit, silakan, tapi pastikan ia rezeki yang halal. Kita ada kehendak untuk berkahwin, untuk memiliki wanita, ia pastikan dengan cara yang betul. Kita ada kehendak untuk pangkat dan jawatan, pastikan dengan tujuan yang betul. Maka ketika itu Allah akan menilai kamu. Dulu kamu tak ada penilaian, kamu kecil. Sekarang Allah nilai kamu. Maka kami akan biarkan kamu dengan kehendak kamu. Mu nak jadi apa? Hamba pakaian? Hamba duit? Atau kamu ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, dengan ibadat itu, ibadat ini? Tapi apa pun kamu buat, maka lihat niat kamu. Apa pun yang kamu buat, ketahuilah Allah mengetahuinya. Walaupun kamu buat satu amalan tadi dalam batu yang tertutup, Allah akan keluarkan amalan. Kata bila Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 105, dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, buatlah kerja apa benda kamu nak buat, tetapi Allah melihat, dan Rasulnya, dan orang beriman. Dan semua amalan ini akan dikembalikan kepada pemilik yang mengetahui yang gaib, yang tersembunyi dan yang nyata, dan dia akan beritahu kamu kembali apa yang kamu lakukan. Allah ingatkan kita, buatlah benda-benda nak buat. Allah tahu. Kamu nak jadi hamba itu, hamba ini, Allah tahu. Dan Allah akan menjadikan orang beriman juga menjadi saksi atas perbuatan kamu, baik tak baik. Tuan-tuan, kita kalau buat jahat, kamu Allah tahulah itu jahat. Dan Allah akan mencampakkan rasa benci pada orang beriman pada kamu, dek kamu buat jahat. Kamu duk kawan orang kafir sampai tinggalkan orang Islam, maka Allah akan jadikan orang benci pada kamu. Sejarah akan tunjukkan kamulah orang yang duk sokong orang kafir sampai biarkan orang Islam. Kamu duk bergabung dengan orang kafir sehingga menghina Islam, sehingga membiarkan orang Islam. Allah akan tunjukkan keburukan ini. Dan Allah jadikan di hati orang beriman membenci tindakan kamu, memusuhi tindakan kamu.
dan akan menjadi sejarah. Sejarah orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasul dan orang beriman. Jadi sejarah menunjukkan siapa pun yang khianat Allah dan Rasul dan orang beriman, maka dia akan tinggalkan satu sejarah hitam yang hidup dia. Dalam hadis Nabi kata apa? Lau anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma laysa laha babun wala quwwah la akhrajallahu amalahu linnas kainan makana. Kalau kamu buat satu amalan walaupun dalam batu yang tak ada lubang, tak ada pintu, tak ada lubang, Allah akan keluarkan amalan itu untuk dinilai oleh manusia, baik atau jahat. Allah Ta'ala dah beritahu ni baik, ni jahat. Dan Allah Ta'ala juga telah menjadikan niat kamu sendiri. Kamu tahu niat kamu baik ke jahat. Kamu tahu niat kamu nak apa niat. Kemudian kata Allah Ta'ala, kalau kamu cuba sembunyikan niat kamu yang tak baik, Allah tetap akan keluarkan niat itu untuk dihukumi oleh manusia. Kita tuan-tuan bila kita sebut ikhlas, kita sembunyikan amalan. Tapi bagaimanapun kita sembunyi, Allah akan zahirkan. Kita buat amalan sembunyi, tak ada orang tahu ni. Tapi sebelum kita mati atau lepas kita mati, amalan itu akan diketahui juga. Kenapa? Untuk Allah jadikan penilaian orang beriman, baik atau tidak. Maka kalau baik, maka amalan itu jadi contoh. Kata Nabi SAW, kalau kau beramal dalam batu tertutup, tak nampak apa batu, tak ada lubang, tak ada pintu, nasihat Allah akan keluarkan amalan itu untuk manusia tengok lalu nilai dia orang baik. Kalau dia buat maksiat dalam batu, misalnya dalam batu tutup buat maksiat, tak ada orang tahu, Allah keluarkan maksiat tu untuk dipertontonkan pada manusia, untuk beritahu dia jahat. Sebab tu ada kisah seorang ulama namanya Muhammad Sirin. Muhammad bin Sirin ni dia antara ulama yang memang sembunyi amalan. Antara amalan disembunyikan, dia bayar hutang kawan dia tanpa beritahu. Kawannya nama Imam Ash-Sha'bi, kawannya bernama Imam Ash-Shu'bah. Dia bayar tanpa Syu'bah tahu. Tapi anehnya pula, Imam Syu'bah juga bayar hutang Muhammad Sirin tanpa Muhammad Sirin tahu. Pakat tak tahu. Yang ni bayar hutang orang ni tak tahu. Yang ni bayar hutang orang ni tak tahu. Habis yang kita tahu ni macam mana? Saya pula tahu kenapa? Kerana Allah berjanji, apa pun amalan yang kita rahsiakan untuk mencari keikhlasan, Allah akan keluarkan untuk dinilai oleh orang beriman, untuk orang beriman jadikan contoh tauladan. Lalu kita kata baik. Dan apa pun amalan buruk kita buat senyap, tak ada orang tahu. Tutup pintu, kunci pintu, buat maksiat dalam tu seorang-seorang, jangan ada orang tahu. Allah akan keluarkan amalan tu untuk Allah pertontonkan kepada manusia, untuk membenci amalan itu dan menjadikan kita contoh yang tak baik sepanjang zaman. Itu tuan-tuan, ingat, kita buat baik, kita buat buruk, sembunyilah macam mana pun, tetap akan diketahui. Maksudnya Allah akan beritahu. Lalu kami tanya guru kami, macam mana amalan tu tahu? Sedangkan kita dah sembunyi. Katakan saya buat satu amalan, saya sembunyi amalan saya. Isteri saya tak tahu, anak-anak saya juga tak tahu. Macam mana jadi amalan tu akan diketahui? Kata guru kami, barangkali, ni antara dia ada banyak, barangkali Allah Ta'ala hantar malaikat. Dan malaikat ni bercerita tentang kebaikan kita pada manusia. Malaikat dia orang cerita, maka tersebar. Sebagaimana kisah seorang lelaki yang suka ziarah kawan dia. Bukan kerana sebab apa, cuma kerana kawan, ziarah kerana Allah. Maka malaikat tunggu tengah jalan. Dia berkata, kenapa kamu ziarah kawan kamu? Apakah kamu ada hajat dunia dan sebagainya? Tak, aku ziarah dia kerana Allah. Dia kawan aku, aku suka dia, aku sayang dia. Lalu kata malaikat, aku ialah malaikat, ana rasulur rabbik ilaika, aku ini ialah malaikat yang Allah hantar aku pada kamu untuk beritahu kamu bahawa Allah sayang kamu sebagaimana kamu sayang saudara kamu. Di antara, saya katakan sebab tu, contoh bila kita buat baik, orang tak tahu tak apa. Orang tak tahu saya buat baik, tak apa, tak ada masalah. Siapa pun, saya kata sejarah orang buat baik tetap diketahui. Kita tahu. Kita ni nak belanja orang, tak nak beritahu senyap, tetap orang tahu siapa belanja satu hari nanti. Maka tak pula kita nak suruh orang tahu sangat. Kebaikan akan diketahui.
Dan kita bila buat jahat pula, jangan seronok sangat saya buat jahat tak ada orang tahu. Tak, Allah akan keluarkan kejahatan tadi. Hatta kita baru rancang nak buat jahat, lagi 5 hari, tuan-tuan, orang dah sebut sebelum kita nak buat jahat. Allah dah beritahu melalui orang beriman ini, Fulan bin Fulan telah berpakat untuk khianat, Fulan bin Fulan telah berpakat untuk buat itu dan ini. Bagaimana orang tu tahu? Demikian Allah ilhamkan pada mereka. Jadi yang buat jahat oleh sembunyi jangan senang, sebab kejahatan itu akan dikeluarkan. Cepat atau lambat dia akan diketahui. Nawaya, niat. Yang buat baik pula, jangan takut orang tak tahu. Kita buat kerana Allah. Allah tetap akan keluarkan amalan. Tuan-tuan, Nabi SAW, seorang Nabi yang paling rahsia dalam amalan, Allah ceritakan. Dan saya katakan semua orang soleh yang kita kenali, melainkan kita tahu amal soleh dia. Walaupun dia tak cerita, tak apa, tapi bagaimana tersebar kebaikan dia, keikhlasan dia, tersebar kealiman dia. Ni alim dia tak ngaku ni alim pun, tapi tersebar kealiman dia, kerana Allah yang akan sebarkannya. Ada orang cuba tunduk dia alim, orang nampak tetap dia bodoh juga, tak nampak alim, tersebar kebodohannya, kerana hakikatnya dia tak alim. Maka demikian peraturan Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ada orang yang semua hatinya kerana Allah, semua perbuatannya kerana Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.